Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Pada malam ini daripada perbahasan kita indahnya hidup bersyariat, bukan bermadu, bersyariat. Dan insyaAllah pada malam ini seperti yang dijadualkan, kita bersama dengan Profesor Majlis Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim insyaAllah untuk menyambung kembali pengajian kita. Dan lepas ada betul? Berapa? Tak ada. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk untuk menyambung kembali pengajian majlis dengan segala hormatnya mempersilakan insyaAllah. Tafadhal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, dapat kita sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus rahimahullah yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat. Banyak isu-isu yang telah kita bincangkan, ia melibatkan fiqh, adab dan akhlak. Jadi insyaAllah kita bincang, kita buka soalan. Jadi bagi siapa yang ingin bertanya soalan, tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp ke nombor 010 232 6621 010 232 6621. Khususnya bagi mereka yang melihat secara online, sama ada di Facebook atau sebagainya. Hari ini kita akan bincang hukum menziarahi orang sakit. Sebelum ini kita bincang amalan asas apabila berada di masjid. Bila berada di masjid, sudah pasti dia ada adab dan ada hukum hakam. Begitulah juga bagi orang perempuan. Dia punya hukum dia dalam masjid agak berat, khususnya apabila mereka berada dalam keadaan period. Orang perempuan yang uzur, period atau nifas, dia tak boleh masuk masjid. Dalam mazhab Syafi'i agak ketat. Dia boleh hanya lalu saja. Kalau katakan tak ada laluan, kecuali mesti menentas masjid, tu je. Selain daripada itu, tak dibenarkan. Kecuali darurat sangat, ada sebab-sebab yang munasabah. Jadi itu kena fahamlah, ya. Itu sebabnya kalau nak akad nikah kat masjid, dia kena tahulah tarikh akad nikah tu dia tak period. Jadi kalau katakan dia period, suami akad nikah kat dalam, dia kat luar. Gitu kalau bercakap kan. Kata ustaz tak boleh ejah ke? Nak ejah tu masalah, kena ditanya mufti. Sebab benda ini dia tidak boleh kita ambil mudah. Kalau tidak habis lah. Semua orang period tak period semua bakal masuk dalam masjid tanpa ada pengawasan. Walaupun kita tahu mereka pakai pad dan sebagainya, tetapi pad itu boleh bocor. Itu sebabnya kita tidak mahu masjid itu dicemari dan dikotori. Hari ini kita akan bincang hukum menziarahi orang sakit. Ini juga penting sebab Islam sangat menggalakkan kita hadir dan tengok orang sakit. Menziarahi orang sakit adalah sunat yang digalakkan oleh Islam. Bila sebut sunat, bermakna benda itu Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal. Dengar sahabat sakit, Nabi akan pergi ziarah. Kita sibuk macam mana pun tuan-tuan, kena pergi ziarah orang sakit. Dapat tahu orang sakit, pergi sekejap. Dan jangan rasa terbeban. Ada orang kalau kata pergi rumah orang sakit ni, kena bawa makan, minum, duit dan sebagainya. Kalau kita ada, bawa lah. Tak ada masalah. Kalau tak ada, yang penting datang bawa doa. Ada orang dia takut nak pergi ni, nak pergi ziarah orang sakit. Alamak, nak beli buah apa? Buah apa? Selalu orang pergi buah limau kan? Buah limau.
Orang tu kecil manis tak makan buah limau. Jangan tu belilah buah limau, dia belilah apa yang patut, yang bukan tak ada yang boleh, maknanya dia makan tu tak ada masalah. Ataupun kalau kita tahu dia tak boleh makan apa-apa, kita pun tak tahu apa yang dia boleh makan, kita bagi duit. Kalau tak ada duit, tak apalah, tak payahlah bawa apa-apa. Yang penting kita datang doa tu. Itu yang paling penting. Cuma adabnya kita bawalah buang tangan. Ya, yang boleh meringankan beban ahli keluarga sebagai contoh, ya. Jadi itu dinamakan sunat. Sebenarnya ziarah menzarahi digalakkan bukan sekadar pada masa sakit sahaja, bahkan melengkapi semua keadaan, baik semasa sihat maupun berduka cita. Sama ada terhadap sahabat handai, saudara mara, kaum keluarga yang muda, lebih-lebih lagi yang tua, bujang ataupun sudah berkahwin. Ni macam budak-budak ni, tuan-tuan. Sekarang ni kalau nak ajak budak-budak zaman sekarang pergi ziarah orang sakit susah, tuan-tuan. Saya tahu saya ada anak ustaz ni nak ajak orang ziarah. Kata bapa tak apalah bapa pergilah bapa. Sebab apa dia tak mau pergi? Gadget. Sampai kat rumah orang mungkin wifi tak ada. Masalah tu yang sampai-sampai tanya kak makcik, wifi ada? Dia tanya wifi dulu, bukan tanya orang tu sihat tak sihat, keluarga. Ni masalah dia. Kita kena paksa pula. Bila paksa, dalam kereta muncung Allah, pergi tempat ni pula, jumpa orang tua-tua dia. Tak. Sebab kita memang kena bawa, bila sampai pula gadget tak boleh pakai, semua simpan. Ini tak. Bapak pula main gadget. Tu tak ada adab dah. Pergi ziarah orang sihat, apatah lagi ziarah orang sakit. Siap buat live lagi orang sakit. Kita sekarang ni berziarah orang sakit, tak ada pasal-pasal. Awak yang patut ziarah, tak perlulah awak punya follower dalam Instagram dan Facebook. Itu tak kena tahu bila kita perlu buat live, bila perlu kita buat pegang handphone dan sebagainya. Jadi kalau orang sihat pun kita kena ziarah, apatah lagi orang tu sakit, tuan-tuan. Semua ini telah pun dilakukan oleh baginda SAW. Amalan seumpama ini akan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana Nabi SAW sebut, man ada maridan au zara akhan lahu fillah nadahu munadin intibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'u minal jannati manzila. Sesiapa yang menziarahi orang sakit ataupun ziarah saudaranya kerana Allah, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan bagus dan bagus langkahmu dan ambillah tempat tinggal di dalam syurga. Sampai Nabi bagi ganjaran yang besar pada ziarah orang ni, tuan-tuan. Sampai yang ziarah orang sakit. Pertama Nabi kata ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni kalau boleh maksimum masa kita bagi paling lama pun dalam 10 minit lah, paling lama. Tak perlulah kita buat halaqah. Halaqah perbincangan dalam tu. Kita faham ada keluarga yang menunggu. Kita kata keluarga yang sakit ada atas katil. Keluarga ada ni. Dia duduk pula menyembang. Sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Jadi ahli keluarga yang menjaga ni letih, tuan-tuan. Apatah lagi orang yang sakit. Orang sakit memang letih. Sebab kadang-kadang bila ramai sangat orang tanya, rakam siap-siap. Dia setengah dia jawab tu, sebenarnya masa tu saya begini dan begini, begitu dan begitu. Habis dah nampak, tutup. Datang orang lain, macam mana? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya cakap, tekan dia. Itu je. Sebab apa? Orang yang sakit tu nak rehat. Bila kita banyak tanya, kasratis soal, maknanya dia akan bawa. Orang tu akan sakit dan stres. Sebab kita datang tak payah tanya apa yang berlaku, hanya kata sihat insya-Allah. Sihat. Masya Allah dah okey dah. Untuk tahu apa lebih lanjut, macam mana boleh jatuh dalam bilik air, macam mana boleh terhantuk, macam mana boleh terkoma, macam mana ni, tunggu lepas orang tu sihat. Takut disebabkan kita banyak tanya, mati orang tu. Soalan banyak sangat, stres, tuan-tuan. Orang yang sakit ini stres. Dia nak fikir tambah-tambah yang kena stroke. Dia nak cakap satu patah perkataan tu dia kena fikir. Apa aku cakap ni? Dia akan jadi stres. Darah naik. Orang stroke ni memang darah dia dah naik dah. Jadi kita jangan tambah darah dia bagi naik lagi.
Orang yang kena jantung. Cukup lah. Dah, itulah dulu I dah pesan kat you. Jogging lah. Gila dia. Orang tu dah lah sakit. Baru lepas buat pembedahan jantung. Kita pula marah dia pula di situ. Itulah dulu I suruh main gym lah. Nak marah pun ikut tempat lah. Tuan-tuan, macam-macam orang ni tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, saya pergi ziarah orang sakit dekat hospital Ampang. Ini hospital Sedang. Ish, tengok hospital Sedang ni dahsyat lah. Parking melempah keluar. Kalau kita masa tu nak pergi jumpa doktor, bawa kereta, tengah stres, darah naik, mati masa tu lah. Mati tengah cari apa? Cari parking. Dia punya parking ya Rabbi, Tuhan je tahu. Ramai manusia. Dulu tak macam ni sangat. Sekarang penduduk dah mula ramai. Seri Putra saja padan lah. Bertambah sampai tak ada tanah dah. Ni nak masuk ke nilai pula. Tuan-tuan. Ramai orang. Kalau sakit aksiden apa kat belah-belah nilai tu, sebelum nilai dipanggil Seri Putra tu, kalau jadi apa-apa Sedang lah. Hospital Sedang. Saya aksiden tu 2018 langgar pokok kan. Ambulans ambil Sedang terus. Dia tak bawa ke nilai. Sebab kita duduk kat Seremban. Kita duduk kat Selangor. So paling dekat dengan tempat tu, Selangor tu Sedang lah. Tu yang di pipe tu. Dia tak hantar Seremban. Lepas tu duduk dalam ambulans tu, dia punya corner baring bos. Dalam keadaan dia corner baring tu, kita sakit. Dia pusing gini badan kita. Dah kereta laju, ambulans. Tahu dalam masa sama, jangan tidur. Dengar tak? Tak payah, aku memang takkan tidur kau bawa kereta macam ni. Duduk dalam hati, bila lah nak sampai Astagfirullahaladzim. Aduh sakitnya, dia pusing. Memang rempit. Tu tak pelik ke kadang. Apa? Ambulans terbalik. Seorang-seorang dia. Dia lah, nak macam mana? Dia nak cepat kan. Lepas tu orang pula laju. Dia merempit pula dengan siapa? Dengan GrabFood. GrabFood ni pun satu hal. Nasihat saya kalau tak nak duduk hospital, bawa lah elok-elok. Dia potong tu. Saya bawa mesh dia boleh potong ni. Dia motor hendak cut kan. Tu kalau aku tekan tu tinggal bau je. Tapi janganlah bawa laju sangat. Sebab apa? Awak bawa makanan je. Kalau jadi apa-apa, orang yang beli makanan dia tak akan bagi apa-apa kat awak. Jadi jangan terlalu sampai lampu merah pun awak potong. Dekat UKM tu banyak. Kan budak-budak student kan, dia order makanan. Lampu merah kau lalu juga. Sikit lagi hari tu. Memang sikit lagi. Kalau ada arwah, memang arwah confirm arwah itu. Dia laju, kereta mari je. Macam tu, sikit lagi. Kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Depan mata kita tengok. Wah. Jangan tuan-tuan. Saya dah pengalaman aksiden. Kalau orang tanya, nak lagi aksiden? Tak nak. Memang tak nak. Sakit tuan-tuan. Kita punya fobia, takut. Lepas tu perasaan kita, ya Allah, macam-macam rasa tuan-tuan. Jadi jangan. Sebab Nabi kata, jarah orang sakit tu satu nikmat. Kau dapat pahala sampai Allah ganjarkan kamu boleh masuk syurga. Kita nak pergi ziarah orang sakit ni, nak masuk parking payah. Betul tak? Lepas tu dia ada time dia. Time tu nak kejar dengan keadaan kita mencari parking yang betul. Tengok sampai-sampai time habis. Ada berlaku. Tengok ujian kan. Tapi usaha kita nak bagi happy orang tu, tak dapat. Saya kena, PA saya dia, bapak dia masuk hospital. Hospital Kuala Lumpur. Korang tahu lah HKL kan? Pusing. Tak jumpa. Tengok dah tutup. Masa dah habis. Patah balik saja. Jam tadi nak pergi sampai ke HKL tu 1.5 jam. Patah balik pula, jam pula 3 jam. Alhamdulillah atas rezeki. Saya ambil gambar lah dah sampai, tapi tak boleh masuk. Hantarlah kat PA saya, kata minta maaf, tak sampai, tapi ustaz tak boleh masuk. Sebab masa dah habis. So, ustaz balik lah. Gitu. Jadi maknanya tuan-tuan, itu pun dugaan. Dapat pahala, walaupun kita dah sampai. Orang pun hargai, Masya Allah dah sampai dah. Alhamdulillah, terima kasih lah sampai. So, kawan-kawannya sampai. Dia pun tunjuk pada bapak dia. Ustaz dah sampai, tapi tak boleh masuk. Faham, tempat jam. Tapi janganlah pergi ambil gambar Google letak entah. Kan? Kita kena ikhlas.
Tengok, ziarah orang sakit dapat rumah dalam syurga. Apa begitu juga auzara akhan lahu fillah nadahu munadin. Bila kau ziarah orang sihat pun dapat pahala juga. So, ziarah. Bawa anak-anak ziarah. Kalau orang tanya, "Dik, kenapa kau ziarah kawan bapak ni?" Pergi kenal ni kawan bapak ni. Kalau papa mati, kalau ayah mati, kalau abah mati, kawan dengan uncle ni. Uncle ni kawan papa, kawan bapa. Jadi buat baik pada uncle ni. Uncle ni akan ingat kamu adalah anak kepada kawan baik dia yang telah meninggal dunia. Itu penting. Faham tak, Dik? Pergi ziarah. Bapak tak pergi pun kau pergi. Mewakili bapak. Kan? Pergi. Tak ada masalah. Dapat pahala. Tuan rumah pula, lagilah pahala besar. Bila orang datang, you kena sediakan makan, betul? Makan apa yang ada. Dia tak semesti nak kena sediakan makan tengah hari. Kalau orang datang, bagi apa yang terbaik dalam rumah kita. Apa yang ada. Jangan pula bagi apa yang nak habis lah. Oh, elok lah datang masa ni. OT pun nak habis tarikh lah. Ini masanya kita nak bagi. Habis OT-OT lah. Jangan. Bagi yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita nak menghargai tetamu. Sebab Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, buat baiklah kepada jiran tetangga dia. Jiran tetangga pun ziarah menziarahi kena. Dia datang kena kena ra'i. Dalam riwayat yang lain, al-dhaifau, sesiapa yang datang ziarah dia pun kita buat baik. Itu cukup cantik Islam tu. Jadi kita ra'ilah. Dan satu benda tuan-tuan, bila kita orang datang ziarah rumah kita, tuan-tuan tak perlu tanya nak makan nasi ke? Ini satu perangai tak elok. Tuan-tuan bawa keluar je apa yang ada. Dia nak makan, tak mau makan sudah. Kalau tengok time lah, kalau dia datang tu pukul 1:30, makruh juga datang waktu orang nak makan tengah hari. Dia time dia ziarah, makan tengah hari dan makan malam. Dia lupa sekarang ni orang makan malam pukul 6 petang. Dia sampai-sampai pukul 8:30 orang dah tak makan dah. Orang cicah roti je. Roti cicah air. Jadi dia pula tanya, "You orang tak makan malam ke?" Macam-macam orang ni zaman-zaman belajar tu begitu kan, kata kita di asrama keluar sampai rumah kawan tu, harap-harap dia masak, orang tak masak dia. Dia pun tak ada duit juga nak masak. Zaman belajar dulu tuan-tuan. Ingat zaman belajar. Sebab saya tuan-tuan, saya rasa apa yang orang rasa. Sebab kita pernah hidup susah. Saya penerima zakat. Sebab saya sembang dengan rakan-rakan LHDN tadi, cukai. Sebab saya bayar cukai dan saya bayar zakat. Dia orang tanya saya, dia kata, "Ustaz bayar zakat banyak." Saya kata, saya bayar lebih zakat. 2 negeri saya bayar. Selangor, tempat saya lahir. Wilayah, tempat saya cari rezeki. Orang lantik jadi ceramah lah. Orang lantik jadi duta lah. Kan? Jadi, saya lebihkan kat wilayah dan Selangor. Banyak. Dia kata, "Kenapa Ustaz bayar zakat kadang-kadang sampai terlebih?" Saya kata, saya pernah hidup susah. Zaman belajar, kita tak ada duit. Jadi kita mengharap duit zakat tu. Begitulah juga, selepas saya boleh bayar zakat, saya penerima zakat, saya bayar zakat pula. Maka saya harap duit zakat saya pun sampai kepada orang yang susah. Oh, dia pun dengar, Masya Allah. Kata. Sebab saya tak nak, biar saya bayar lebih tak apa. Cukai saya bayar juga. Sebab dia dua-dua kena seiring. Zakat bayar, cukai bayar. Cukai pun saya bayar penuh. Jadi saya kata, tak apa. Cukai, saya bayar lebih. Walaupun ada lebihan, kena dia akan didak balik. Saya kata tak apa, tambahlah apa yang patut. Tengok apa mungkin yang pendapatan-pendapatan yang lain tu, saya kata masuk kena lah. Jadilah lebihan, saya kena bayar lebih lagi. So saya bayar lebih. Bila bayar lebih cukai tu tuan-tuan. Cukai tu untuk jalan jaya tu. Tak. Zakat, kita orang Islam, bila you bayar zakat, katakan cukai tuan-tuan, 50,000. Contoh. Tuan-tuan bayar zakat 50,000 ni untuk orang bisnes. Bayar 50,000. Zakat. Didak terus tahun tu. Semua sekali tak bayar. Maksudnya cukai tu memang 50,000 cukai. Tapi bila dah bayar zakat, total 100% jadi zakat semua.
Tapi kena ada resit semasa. Tu datang orang kaya tu, Datuk Amdah. Wah, paling banyak bayar zakat tu. Dari mana? Bayar banyak, tutup kita punya cukai. Sebab kita kena faham, cukai untuk pembangunan negara. Buat jalan raya, buat bangunan, buat tandas awam, semua tu adalah merupakan cukai, daripada pencairan cukai. Buat jambatan, baiki jambatan, itu semua cukai. Buat hospital, semua cukai. Manakala zakat untuk asnaf yang lapan. Dia tak boleh lah duit zakat tapi pergi buat bangunan hospital, tak boleh. Nampak? Itu dia pergi ke wakaf pula. Itu sebab kena faham benda-benda tu. Jadi biar kita buat, tak ada masalah. Ingat zaman dulu masa kita belajar susah-susah, kawan-kawan semua sekarang ni semua businessman dah sekarang. Ada jadi YB pun ramai dah. Dia jumpa YB jadi YB kan. Dia orang pun sama. Dia kata aku ingat dulu masa dia panggil saya kan. Dulu ingat tu. Engkau duduk asrama, kau datang rumah aku. Aku tahu kau datang mesti nak makan dia. Dia suruh bini masak. Sekarang YB dah. YB. Sekarang ni dia kata, aku tengok orang datang, aku ingatkan kau lah. Rakyat nak makan. Aku bagi rakyat makan. Tu. Nak bagi tahu, zaman belajar dia mengajar kita banyak. Sebab kita sangat berharap kepada kita orang Islam ni, jangan lupa bayar zakat. Zakat, bayar. Sampai masuk khutbah Jumaat, ada 1.3 juta yang sepatut bayar zakat. Yang bayar 300,000 je. 100 juta tak bayar. Tadi tanya orang LHDN. Diorang ni bayar, dia tak bayar zakat. Dia bayar cukai kot. Tak, cukai tak bayar. Zakat pun tak ada. Sebab diorang dapat data. LHDN ni, cukai dia, kalau saya bayar zakat, dia tahu saya bayar zakat. Berapa banyak. Itu sebabnya, tuan-tuan tak payah tipu. Dia tahu. 2 makhluk yang akan datang masa kita nak mati. Pertama, malaikat maut. Lepas tu, LHDN. Betul. LHDN tu sebabnya sekarang bertembung antara pandangan Mufti Pahang dengan pandangan Mufti Pulau Pinang. Mufti Pahang kata, dia tak boleh diwarisi. Katakan, saya mati. Saya tak bayar cukai. Mati. Maka cukai saya tu akan dibayar oleh anak-anak tak? Kalau ikutkan, kena bayar. Sebab dia mesti diwarisi. Gitu. Kalau ikutkan Mufti Pulau Pinang. Mufti Pahang kata tak. Harta tu harta. Bapak tak bayar, bapak lah tanggung. Apa salah anak pula dengan tanggung? Berlaku khilaf dekat situ. Tu dalam bab yang berkaitan tentang percukaian. Tu sebabnya tuan-tuan, selesaikan zakat tu. Tak apa, bila kita bayar zakat, kita boleh tolak 100% cukai. Sebab apa? Nak tolong orang susah. Tolong orang susah, zakat tu. Manakala cukai untuk pembangunan lah. Kita faham kat situ. Wujud kita orang Islam boleh tukar macam tu. So kita boleh bayar salah satu daripada dia. Nak bayar dua-dua pun tak apa. Tapi nak bayar salah satu, itu lagi bagus. Zakat semua sekali. Tapi mesti bayar pada tahun tersebut. Kalau zakat kita 2022, mesti resit 2022. Tak boleh bayar 2023 untuk tahun 2022. Tak boleh. Itu teknikal. Nabi SAW juga menyebut at'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukku al-'ani. Berilah makan kepada orang yang lapar, jarahilah orang yang sakit dan lepaskan orang yang dalam tawanan. Itu tanggungjawab kita juga. Bagi orang lapar, ni sekarang ni kawan-kawan kita kat Palestin lapar, kita tolonglah apa yang patut. Apa yang kita mampu. Ada orang tanya, Ustaz, sekarang ni saya confused. Nak bagi dekat orang Palestin ke? Nak bagi dekat kawan-kawan saya yang susah sekarang yang ada kat Malaysia. Orang Malaysia pun ramai yang susah. Cuma diorang ni susah taklah perang macam kat sana. Macam mana nak buat? Bagi dua-dua. Kalau mampu bagi dua-dua, bagi dua-dua. Yang itu sikit, yang ini sikit. Tapi kalau katakan yang kat Malaysia ni lagi susah dan memerlukan, dahulukan juga kawan kita kat sini. Sebab yang kat sana tu ramai yang akan membantu. Yang kat sini kalau kamu tak bantu, mungkin tak ada orang lain yang bantu. Bantulah keluarga kamu, ahli keluarga yang dekat atau jiran tetangga yang dekat. Nampak tak? So kita bantulah apa yang kita boleh bantu. Bagi orang lapar, makan. Wa'udul marid. Nabi kata apa? Ziarahlah orang sakit. Wa fukul ani, dan
lepaskan orang dalam tawanan. Ini dalam peperangan lah. Macam dekat Palestin, nak lepaskan dia orang tu. Banyak kita punya dugaan. Kita buatlah apa yang patut. Ada orang kata ustaz, yang orang tu buat demonstrasi Palestin tu ada impak tak? Ada orang tanya, beri impak ke ustaz? Tengah-tengah panas tu tak ada kerja. Untuk pengetahuan tuan-tuan, nak tahu ada impak tak ada impak? Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan. Ada impak. Saya yang kutuk Yahudi online macam ni pun, ni dia orang lah ni. Punca aku lambat masuk ke Palestin. Sebab ni lah. Sebab duk kata kat Yahudi, duk buka rahsia-rahsia Yahudi, akhirnya duduk dekat border 4 jam. Nampak tak? Kesan dia sebab saya cakap kat sini. Saya kutuk dia kat sini. Saya buka cerita-cerita dia tentang zaman-zaman dulu, macam mana dia bunuh nabi-nabi, rasul-rasul, macam mana dia jatuhkan Osmaniyah, macam mana. Dia tahu semua ni. Sebab Facebook tu sendiri Yahudi dah. Kita duk kata boykot. Tengok, masjid pun pakai Facebook. Yahudi juga nak tinggal yang baik kita ambil lah. Kan orang kafir punya ambil Facebook baik untuk menyebarkan ilmu dan dia pun tak sekat. Cuma nak bagi tahu sebab cakap macam ni pun beri impak. Apatah lagi kalau kita buat muzaharah macam tu, duduk tengah-tengah panas, duduk tunjuk apa kita marah pada Yahudi, laung Jahanam Yahudi lah macam-macam. Dia orang kita sebut Jahanam, budak-budak ni kata apa maksud Jahanam? Dia orang faham ke? Yahudi koyak. Iya. Dia boleh buka terjemahan lah. Yahudi broken. Terjemah terus English broken okey lah. Koyak pun koyak, dia boleh baca, dia boleh terjemah. Itu sebabnya buat je apa yang kita mampu. Ada orang dia pakai maflar tunjuk yang kita ni sokong Palestin. Tak apa. Solidariti. Pakai je lah tuan-tuan, buat apa yang kita mampu. Baik, apakah adab ziarah orang sakit? Pertama, jangan duduk terlalu lama. Di sisinya kerana duduk terlalu lama ia membawa kepada jemu si pesakit. Ini bukan tahu. Datang ziarah orang sakit kau duduk lama-lama. Kau duduk sekejap juga. Orang sakit tu akan ingat kamu sampai mati. Mamat ni kalau datang memang lama betul. 3 tetamu lain datang dah balik, dia tak balik lagi. Tu beringat. So datang duduk sekejap je. Nabi datang ziarah sekejap. Pegang doa. Tahurun insya-Allah. Nabi baca doa. Nabi balik. Settle. Kita orang baca Yasin 7 kali. Tak balik lagi. Nombor 2. Zahir simpati kepadanya. Seolah-olah kita juga terasa sebagaimana ia merasakannya. Contoh orang ziarah orang kita potong jari kaki. Kerana kismat kecil manis. Tengok. InsyaAllah Allah sayang. Tak ada masalah. Semalam saya habis kuliah maghrib dekat Seri Putera Bangi. Masuk dalam grup saya. Kawan-kawan baik dia. Saya ada grup kawan baik rapat. Mak dia masuk hospital. Saya baru tahu. Rupanya mak dia buat pembedahan di Damansara, arah Damansara. Tukar lutut. Lutut pecah terus. Dia tukar bubur besi. Dua-dua sekali. Mak dia umur 70 lebih. Saya shoot pergi. Padahal saya pukul 10.30 kena ambil anak dekat tuition. Pergi tu, lari kejar. Walaupun dapat jumpa 10 minit je. Sekejap sampai-sampai tu baca doa. Pegang sikit doa kat dia. Dah balik. Sukalah dia, ya Rabbi. Suruh ambil anak dia ambil gambar, nak hantar dalam family, kata ustaz datang. Tu je. Orang tua tuan-tuan, orang tua kita layan ni hati orang tua ni. Jangan kata jangan makcik berdosa. Tu riak namanya. Tak payah saya sebut macam tu. Dia bagi kat dalam keluarga tu bukan nak riak kata Ustaz Izhar datang, tak. Nak bagi tahu ya Allah, ustaz datang. Tu je. Family pun ustaz datang, itu je. Jadi sekurang-kurangnya kita buat apa yang kita mampu buat. Saya pun kalau ikutkan memang tak sempat. Fikir sempat tak sempat. Sebab nak ambil anak ni, anak lelaki saya tuition. Jadi itu sebabnya bila tengok kaki lutut terpecah kan. Lutut terpecah, tukar besi. Semua sekali besi, dulu kiri kanan. Dia boleh angkat pula. Saya pula jenis takut. Nengok-nengok tu gitu. Dia ambil plastik tu, dalam plastik tu lutut je.
Tulang-tulang lutut tu. Ha? Tempurung habis semua. Sekali dengan tulang-tulang kali-kali tu. Tempurung. Ni dia kata. Oh. Saya pula tak boleh tengok darah. Masya Allah. Tak apa. Allah ganti yang lebih baik ni. Allah ganti besi ni. Bukan besi, dia pakai apa? Dia pakai aluminium. Titanium. Titanium ke aluminium? Titanium. Dia tukar titanium. Tengok Allah bagi apa? Ganti lebih baik titanium. Lepas ni boleh lutut suami kalau lekir. Suami dia pun tak sihat dah. Tapi nak kata tuan-tuan, boleh buat gelak-gelak lagi. Tapi tak apa, happykan orang yang sakit. Dia suka gelak dia orang tu. Tak, tapi nombor 3, doakan untuknya. Seperti dikatakan, ya Tuhanku, afiatkanlah. Doa tu kalau boleh bagi bunyi. Ya Allah, bagilah sihat kepada makcik ni. Ya Allah, bagilah sihat kepada rakanku, sahabatku. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kalau jenis hafal bahasa Arab, bacalah doa. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alaman illa shifaa fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Kalau boleh baca banyak. Tak boleh baca panjang ustaz, ustaz. Fatihah pun mujur ingat. Baca bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ni adik-adik ni kan. Kau jangan main-main. Kau datang, semoga Allah sihatkan makcik ya. Dah settle kau keluar. Tak payah duduk lama-lama. Coklat tak ada dalam tu. Doa keluar. Dah. Doa budak ni lagi mustajab. Sebab apa? Dia orang tak buat dosa. Dia buat dosa pun Allah tak nilai sebab tak balik. Kau balik dah. Balik dah. Berapa? Berapa? 11. Wih, cepat kau balik lah. Ustaz 14 baru balik. Lambat ustaz ni balik. Berangai budak-budak. 14 sampai ustaz kata, ustaz ni takkan balik ke mana? Tapi alhamdulillah balik dah. Anak 2 dah. Kau balik dah. Balik dah? Tak lagi? Tak lagi? Tengok muka pun tahu dah. Tapi muka kau dengan muka dia, nampak dia tak balik, kau balik. Tengok, budak-budak ni bagus lah tuan-tuan. Tengok, ni budak-budak ni doa mustajab ni. Sebab apa? Budak yang tak buat dosa. Ni, banyak dosa ni. Tengok janggut tahu dah. Datuk Abdah lagi, tak payah sembang lah. Penuh dengan dosa saja. Tapi sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Minta taubat je. Nah, kita memang banyak buat dosa tapi kita minta taubat, minta ampun, Allah maafkan. Esok buat lagi. Begitulah manusia bila dah tua ni. Orang budak-budak tak, dia buat dosa tak pernah dia dihisap. Sebab apa? Sebab dia orang masih budak dan masih kecil. Sebabnya dia panggil mukallaf. Tuan-tuan puan. Doakan orang sakit. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Oh, kalau orang tu bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Inggeris. Bahasa Cina, boleh. Bacalah bahasa apa pun. Yang penting orang sakit tu faham dan orang sakit tu boleh dengar. Itu yang terbaik. Dan jangan baca menderem. Ya, dia baca menderem. Nombor 4, nasihatkan supaya bersabar kerana sakit itu mendapat pahala yang banyak. Itu. Kalau kadang-kadang kita jumpa orang yang happy, dia relax, tenang gitu kan. Ada orang tak? Aduh sakit Ustaz. Aduh sakit. Aduh. Sabarkan dia. Saya pernah sekali masa saya accident tu. Tepi saya ni Cina. Saya sakit juga, dia pun sakit, dia pun tak tahu apa masalah. Kami duduk sementara nak masuk ke dalam tu, saya warna merah ke pink, saya tak ingat dah. Tapi zone pink lah, dekat nak merah. Tapi saya tak serius sangat. Dia sebelah ni. Daripada mula-mula masuk, sampailah saya keluar pergi masuk ward. Dia masih lagi. Ayah, hidup susah, mati pun susah. Hayya, hidup susah, mati pun susah. Itulah zikir. Oh, Cina? Cina. Saya kata, uncle, sabar uncle. Tuhan uji kita uncle. Saya pun sakit uncle. Baru accident kereta terbakar uncle. Ayah, sakit pun susah, mati pun susah. Cakaplah benda pun, itulah zikir dia. Sampailah doktor kata, bawa masuklah kesian Ustaz.
Lepas tu, telefon masuk. Dia angkat telefon boleh lagi. Hayya, bahasa Cina pula. Saya rasa intonasi sama. Cuma dalam bahasa Cina. Mati pun susah, hidup pun susah. Tapi tuan-tuan, itulah keadaan. Kalau orang sakit macam tu, apa boleh buat? Orang mengadu kesakitan. Tuan-tuan, kita kena sabar dengan dia lah. Sabar. Tak apa. Kita orang Islam, bagi tahu. Sabar. Allah ni maha kaya. Dia bagi kita nikmat. Ni sekali dia bagi kita sakit. Saya pun tuan-tuan, cukup takut buat sakit ni. Satu, Allah bagi nikmat kali susah demam. Dengan izin Allah, Allah bagi susah demam. Susah demam. Tapi kalau demam tuan-tuan, saya akan jadi macam budak-budak. Macam budak-budak. Saya tak boleh tak ada isteri saya tepi. Saya akan peluk dia, saya akan takut. Menggigil. Kalau demam. Tu. Masa saya kena COVID dulu, demam. Dia satu malam dia demam. Isteri pula balik kampung. Saya duduk seorang-seorang. Ya Robi. Siapa teman? Miki lah. Muhammad Miki tu. Sekarang sebut Miki, kata nama kafir sangat. Dah, aku dah Islamkan dia dah. Muhammad Miki. Miki yang teman. Peluk Miki tu. Miki pula baik, letak tangan di atas tangan muka saya. Masa kena COVID, berak. Jamban kalau boleh nak angkat letak tepi. Dia cilik-bilik. Tu. Lepas tu dia panah tekak macam tu. Memang payah. Bila sakit, memang Allah uji sungguh. Lepas tu yang kedua, saya gini, kalau buat batuk lama. Ni macam batuk saya dah 2 bulan. Balik dari Turki, sama. Sama kita. Mazhab batuk 2 bulan. Berapa tahun? Tu. Itu teruk sangat. Itu mapam lagi tinggi sampai setahun batuk. Saya 2 bulan. Sebab dia batuk, open yang doktor pakar bagi tahu saya ada satu penyakit dia panggil batuk stres. Saya akan batuk bila stres. Ni batuk ni. Tadi okey ni. Mengajar korang batuk aku. Batuk stres tuan-tuan. Masuk TV batuk. Kat TV saya akan batuk. Ada orang kata kenapa? Mungkin ada sihir ke sebab ustaz TV je terus batuk. Saya tak fikir semua tu. Saya doa adalah tu Tuhan nak tunjuk. Tapi ingat, setiap orang yang sihat akan sakit. Tapi ada orang sikit-sikit sakit. Sikit-sikit sakit. Sikit-sikit sakit. Itu dugaan dia. Kita payah sakit. Tapi bila sakit, teruk. Itu sebabnya kita kena banyak bersyukur. Dan saya pun duduk doa, apa yang Allah nak tunjuk kat aku ni. Takut tiba-tiba Allah ambil sap, mengejut. Na'udzubillah. Mengejut. Mati mengejut tak apa. Takut sakit mengejut. Itu sebabnya kita kena selalu bermuhasabah. Ramai tuan-tuan, kawan-kawan saya pun mati mengejut. Meninggal tengah ceramah pun ada. So, kita ni, Allah bagi pinjam sekejap. Tadi saya tengok muka saya dekat apa? Dan gambar. Ada gambar lama dengan gambar baru. Gambar lama pun 5 tahun yang lalu. Saya tengok muka dah berbeza tau. Dulu handsome. Sekarang lagi handsome lah. Dulu nampak tegang. Sekarang dia nampak lembik. Nampak? Dia makin kendur. Datuk, tapi macam mana Datuk umur 70 macam ni? Botok ke? Duit banyak ni botok ni. Saya dengan Datuk Abdah ni gurau selalu. Saya tengah carikan dia jodoh. Doakanlah yang dapat dia. Dah ada perempuan nak tapi dia yang belagak. Pelik betul. Ada yang dia nak, perempuan tak nak pula. Baik, nasihatkan orang yang sakit, sabar. Sabar tu, ada setengah orang dia sebut sabar. Tapi orang yang dengar nak marah. Orang yang dengar nak marah. Itu sebabnya kita kena pandai main intonasi. Pandai gunakan keadaan. Nak sebut perkataan sabar tu. Yang terakhir, jangan makan makanan yang dihadiahkan orang kepadanya. Atau makan makanan yang disediakan untuknya. Kerana apabila dimakan, maka hilang. Kita bawa makanan, kita makan. Itu berat dah. Sebab ada macam ni. Dia bawa makanan, dia makan. Waktu satu. Waktu teruk dah. Ada lebih teruk, dia bawa tak datang, tak bawa apa-apa. Dia makan makanan yang ada.
Waktu lagi kurang ajar. Makanan doktor, yang doktor bagi dia makan. Waktu satu lagi, orang bawa lemon. Orang bawa buah kan. Buah anggur. Dia tahu orang yang bawa ni, orang yang sakit ni, dia kencing manis. Dia tak boleh makan buah anggur. Buah anggur besar-besar. Dia kata, mu sakit, tu makan. Aku dah makan. Tak boleh. Jangan tuan-tuan. Jangan makan. Kalau boleh, elakkan dia makan. Dia ulur pun, tak apa. Makanlah sikit, ambil satu, cukup. Jangan semua tantan, kau faham? Memanglah kita tak bagi orang sakit tu makan, tetapi keluarga yang jaga. Faham tak? Orang yang jaga tu, dia nunggu, boring tak tahu nak buat apa. Nunggu supaya dia boleh makan. Kalau kita makan, dia nak turun pergi cari makanan kat bawah pula. Tak? Kalau swasta tak apa, kalau yang kerajaan jauh tuan-tuan. Nak pergi beli makanan dan sebagainya. Baik. Jadi antara doa, tu yang saya bacakan tadi, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta wa syafi la shifa illa shifa'u. Ini boleh hafal dalam bahasa Arab, boleh hafal dan boleh juga hafal dalam bahasa Melayu, tidak ada masalah. Kalau tak boleh hafal dalam bahasa Melayu, baca apa yang tuan-tuan rasa boleh baca. Okey? Apa tujuan ziarah orang sakit? Pertama, dapat hiburkan orang hati orang sakit. Oh, percaya tuan-tuan. Kalau tak percaya, sila sakit. Bila orang ziarah, happy kita. Jadi nak bagi orang ziarah, kita kena baik dengan orang. Tuan-tuan jangan belagak dengan orang. Masa sihat, orang bagi salam pun tak jawab. Garang dan teramat sangat. Jangan. Kita kena baik sekarang. Itu sebab datang masjid, kita boleh ke rumah, jumpa orang. Tengok, lama tak jumpa Datuk Abdah. Mana dia? Dia baru masuk hospital ni. Kenapa? Kaki terseliuh. Tengok lain orang kaya. Terseliuh masuk hospital. Terseliuh pasal dia masuk hospital. Duduk saja dalam bilik, tak ada apa-apa. Kita pergi ziarah dia, happy dia. Sembang, happy-happy balik. Gembira hati orang sakit. Yang kedua, mengurangkan bebanan sakitnya. Memang kurang beban. Bila kita tengok orang sakit, kita ziarah orang sakit, beban dia rasa kurang. Tuan-tuan. Macam isteri saya, masa saya accident. PA saya adalah Aizat. 2 hari duduk tu, sampai doktor suruh balik. Sebab terlalu ramai. Sangat ramai. Mufti-mufti datang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, letih layan orang datang, tapi kita jadi sihat. Kita jadi semangat. Hilang rasa sakit. Kita lupa sakit kita tu. Isteri saya kata, memang letih. Tapi bila tengok orang datang doa, dia rasa happy. Dia kata, Allahu Akbar. Ada ramai orang doa. Tu yang sihat tu. Tuan-tuan. Tu, dia kurangkan beban sakit. Nombor 3, mendoakan semoga segera sembuh. Ini antara tujuan ziarah orang sakit. Nombor 4, membawa makanan dan minuman yang sesuai. Sebab kalau kita nak pergi ziarah orang sakit, tanya dulu dia sakit apa. Kan? Bawa lah sesuatu. Okay? Baru ni saya pergi ziarah, ada orang tu, dia mak dia tu koma. Jadi dia kena minum susu. Susu ni pula bukan susu sebarangan. Dia ada susu dia yang kena masukkan kot tekak. Kita tak nak buat apa. Nak beli pun tak reti. Kita beli buah untuk orang yang sihat. Memang dia tak makan, dia memang koma. Dia dibawa balik rumah. So kita bagi duit pula untuk susu, beli susu. Dia kata, apa duit pula ni? Kata susu, saya tak tahu nak beli susu apa. Kan saya beli susu Dash Daddy lain pula jadi. Kan, beli susu pekat manis lain pula jadi. Saya kata, ambil duit ni, saya tahu susu tu mahal. Memang mahal susu tu. Susu orang sakit. Jadi, bagi apa yang kita boleh bagi. Kalau kita mampu, tak apa. Nah. Yang nombor 5, yang terakhir, membantu meringankan penderitaan batinnya. Dan kalau boleh, bantu menanggung perbelanjaan keluarganya. Ini pun bagus. Kalau kita boleh buat, kita buat. Allah Rabbi. Ini yang kita sedang buat sekarang ni untuk orang Palestin. Nah, kita kurangkan beban orang Palestin. Cuma saya nasihat kepada NGO, tolonglah amanah. Musim sekarang ni, musim orang derma tanpa fikir lah. Betul kan? Jadi nasihat saya kepada NGO, tolonglah amanah. Ni duit kita bersama. Duit rakyat, orang Malaysia, orang bukan Malaysia. Yang bagi, orang bukan Islam pun bagi juga. Dia percaya kepada kita. Jadi janganlah awak guna duit ni pergi buat pelaburan. Jangan guna duit ni, kata kita akan sampaikan tapi tak sampai. Ingat, benda ni adalah amanah.
Kadang-kadang kita risau juga. Yang apa, ketua NGO ni pula, wah siap ada driver lagi. Kok mana pula? Kan? Kereta pula mewah. Awak tak ada kerja buat. Tak, bukan gaji tetap. Tak, bisnes tu ada, tak ada. Macam tu lah nak kata pun. Jadi boleh hidup mewah. Adakah disebabkan kita pakai duit orang ni? Tu sebabnya kita tak menuduh, tapi elakkan fitnah. Betul tak? Jadi kalau jadi NGO, jadilah NGO yang betul. Ya, biar nampak kita ni betul-betul menyampaikannya pada tempat yang betul. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan kalau ada soalan. Dia ada soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mana lebih afdal, solat sendirian ataupun cuba untuk berjemaah di mana imamnya solatnya agak pantas? Ini selalu berlaku di R&R atau shopping komplek. Solat sendiri lagi tenang dari ikut imam. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian. Solat laju, tapi rukun syarat semua cantik, baca dengan tertib, tak ada masalah. Tambah pula R&R. R&R makruh baca panjang. Kau nak baca apa panjang-panjang? Orang nak musafir bukan nak solat berjemaah atau solat tarawih. Nah, dekat tempat yang makruh baca panjang, tempat pemusafiran, R&R. Airport, bus stop, dan mana lagi? Hospital, tu tempat orang sakit. Tempat-tempat pemusafiran. Baru ni saya flight saya pukul 5 6:10, 6:15. Gitulah pagi. Subuh pukul 5:15. Ni Sarawak ke Sabah, tak ingat dah. Saya sampai awal, semayanglah kat surau tu. Dia baca surah Sajadah, bos. Aku tahulah kau punya flight pukul 4 petang, pukul 10 pagi. Awak jadi imam kat situ, dah lama dia menunggu kat situ kan. Sebab dia transit ke wallahu alam. Sejadah hari Jumaat. Bang, tepi saya ni pilot. Dia mufarakah, saya mufarakah. Sebab saya nak masuk ke terbang apa ni? Tu kena beringat. Jangan baca panjang. Tempat orang musafir. Baca pendek. Walaupun awak lambat. Kalau nak baca panjang, awak buat sendiri seorang. Tak. Tapi dapatlah pahala solat seorang. Jadi jangan baca panjang. Nombor 2, tempat orang sakit. Hospital tadi. Jangan baca panjang. Sebab orang ni dia semayang nak cepat. Kadang-kadang doktor yang semayang, doktor pakar bedah. Dia nak bedah ni, dia semayang jemaah dulu. Tuan-tuan. Jadi pendek dia baca. Apa boleh baca? Qul Allah, qul a'udzu binnas. Cukup. Dapat pahala dah jemaah. Nak semayang berjemaah panjang ke mana? Datanglah spa. Tak. Tu pun imam baca pendek juga. Kalau panjang tak datang ramai macam ni. Imam tu baca gila betul. Satu muka surat tu boleh menyebabkan dia orang masuk ICU tau. Kau jangan. Dia orang ni macam-macam. Jadi baca panjang tu tengok pada tempat dan keadaan. Dalam surau pun tak boleh baca panjang. Kalau kata ada orang sakit, orang tua tahu tak, ada orang tua kat sini umur 70. Tak segar kata. Lutut gegar-gegar gitu. Bukan Datuk. Jangan salah faham Datuk. Saya tak cakap kat Datuk. Dia kata tahu dah dia gegar bergigi-gigi, tak sihat, demam pula. Pendekkan kita. Baik. Jadi semayang berjemaah lebih baik. Shopping kompleks sama juga. Shopping kompleks tempat orang nak beli belah. Orang datang nak semayang. Macam IOI kan. IOI tu, orang datang semayang berjemaah tu. Hak tu saya respect IOI ni lah. Surau dia besar. Waktu maghrib tuan-tuan tengok, beratur semayang. Tu suka kita. Kita tengok, happy lah. Tu. Lepas tu, imam tak boleh panjang. Sebab yang menunggu kat luar ni ramai. Dia baca Al-Mulk pula. Kita. Sebab sebelum saya sampai, ada imam dah. Imam tu baca memang betul surah Al-Mulk. Dia baca 2 rakaat lah. 2 rakaat maghrib tu. Al-Mulk sambung-sambung, menyambung-menyambung ada 7 ayat, 8 ayat, lepas tu wow, saya kata panjang. Mari saya jadi imam, pendek. Tu dia orang kata, ustaz lagi pendek daripada imam pertama lagi. Kata tak apa. Saya mikir orang nunggu luar tu, ramai tu.
Ada orang lain, dia ambil wuduk tak siap-siap. Nak sembahyang lambat, batal balik. Kata, nak jaga anak ni. Kan? Ada macam-macam lah keadaan orang dekat tempat shopping kompleks. Assalamualaikum. Berapakah tempoh untuk nafkah anak sekiranya ibu bapa bercerai? Adakah sehingga umur anak mencapai 18 tahun? Sampai anak tu habis belajar, dia 18 tahun tu maksimum. Kalau ikutkan. Tapi kalau boleh sampai habis belajar lah, masuk universiti apa semua tu. Tu tanggungjawab kita sebagai bapa kan. Carilah jalan macam mana nak selesaikan. Kita pandai buat anak, pandailah jaga. Ni anak pandai buat. Lepas tu dia lupa yang dia ada anak ramai. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Mohon pencerahan isu yang berlega-lega sekarang ini, isu panggilan kafir kepada orang bukan Islam. Apa pandangan agama mengenai itu? Apa pandangan agama? Memang dalam Quran sebut. Kan? Orang yang tak beriman pada Allah, orang yang tak beriman pada Rasul, kafir. Itulah. Jadi orang bukan Islam, dia mesti faham bahawa ini dalam agama kita. Dalam agama orang Islam. So dia kena respect apa yang kita faham daripada Al-Quran. Kena panggil apa lagi selain daripada kafir? Apa? Non-Muslim. Itu lembut sikit lah. Lembut sikit. Mana sama dia gini lah. Antara khinzir dengan babi. Khinzir tak berapa babi gitu lah. Jadi tak ada masalah. Yang penting pandai-pandailah tuan-tuan. Dalam keadaan macam mana. Secara umum, kafir yang tak beriman dengan Allah dan Rasul. Bila kita mengajar Quran, mengajar kitab, kita guna perkataan kafir itu sebab dalam kitab sebut macam tu. Tapi bila kita jumpa non-Muslim, sahabat kita bukan Islam, sebagai contoh. Tuan-tuan kena ingat, bila jumpa kawan bukan Islam, dia mari jumpa kita. Bos, boleh tak saya nak masuk masjid? Saya nak dengar Ustaz punya ceramah. Oh sorry brother, you kafir. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejut dia. Jangan. Tengok pada konteks. Kalimun nas hasba uqudihim. Kita nak kata orang yang kita kat depan kita orang bukan Islam. Kita jangan panggil kafir depan orang tu, nak jaga hati dia. Kita nak tarik dia tu slow-slow. Kita kata dia non-Muslim. Kan? Saya pun kalau ceramah kadang-kadang ada non-Muslim tau. Saya guna perkataan non-Muslim. Saya kata, kepada rakan-rakan saya yang kafir. Tak boleh. Sebab apa? Dia akan menyinggung. Itu sebab kita kena pandai. Kalimun nas hasba uqulihim. Contoh saya cakap ni sebab saya ada peminat. Follower saya ada non-Muslim. Tuan-tuan jangan main-main. Follower aku lebih 1 juta. Nampak je muka cak ayam je ni. Tuan-tuan tahu baru ni saya nak pergi Sarawak. Daripada launch tu keluar, dia bagi tahu dah boarding. Saya pun pergilah masuk. Sampai-sampai lah tak boarding lagi. Kapal terbang baru sampai. Tapi saya pula tak pakai mask. Bila tak pakai mask, tuan-tuan faham lah. Bergambar lah. Sementara nak sampai ke dekat kawasan nak naik kapal terbang A6 tu. Masa masuk A6 tu, ada geng tabligh pula. Geng tabligh ni nak pergi tempat yang sama. Dia kata, Ustaz, boleh kita bergambar Ustaz? Bergambar, okey, settle. Bergambar. Yang bestnya, lepas bergambar, dia minta bagi tausiah pula. Alamak. Orang tabligh, dia suruh tausiah juga kat situ. Dia kira apa? Yang penting, tempat tu untuk dia bagi semangat. Saya pun bagi semangat. Saya kata, teruskanlah. Sebab, apa yang orang tabligh buat, saya tak boleh buat. You all boleh duduk, pergi rumah ke rumah, ajak orang datang masjid. Itu memang saya respect. Inilah orang yang dakwah yang dibuat zaman Nabi SAW. Mengajak orang ajak. Saya tak mampu buat. Saya mampu ni pun saya pergi. Sampai saya program pagi esok flight. Pagi sekali pukul 6 pagi dah terbang ke Kuala Lumpur. Saya kata saya tak mampu. Saya ada kerja lain pula. Tapi dakwah saya lain. Saya dakwah cara lain pula. Jadi kita sama-sama buatlah. Teruskan. Sukalah buat dia sebab dia orang nak keluar 40 hari. Kat Sarawak tu. Tak apalah. Bergambar. Sampai nak masuk dekat pintu tu. Seorang kata, Doktor. Dia lain panggil doktor. Doktor. Boleh saya ambil gambar? Selfie. Boleh. Ya, selfie. Maaf. Lepas tu 2-3 kali ambil selfie. Saya kata. Dia kata, malam ni doktor nak ke mana? Oh, saya nak pergi ke Subuyau. Oh, Subuyau. Saya pun nak ke sana. Bapak saya nak pergi tengok ayah saya dekat sana. Oh, eloklah. Datanglah ke masjid yang saya nak pergi ni. Lepas isyak saya datang. Minta maaf doktor, saya bukan Islam. Oh ya ke?
Tak apa. You duduk kat luar-luar dengar pun tak apa, tak ada masalah. Kalau boleh masuk kat celah dekat dekat berenda-berenda tu boleh masuk. Masuk lah. Dengar. Saya datang. Tak apa, tak ada masalah. Saya boleh masuk ke tak? You tak boleh masuk dalam kawasan masjid lah. You duduk kat kawasan tepi-tepi tu boleh lah. Duduk situ pun ramai orang tu. Duduk. Memang ramai sungguh. Sekali duduk kat tepi-tepi tu. Dia datang sungguh tuan-tuan. Memang dia ambil gambar dia naik motor. Duduk Ustaz. Tadi jumpa kat airport. Saya. Saya bagi tahu dekat pembantu tu, YB. Ada YB tu. Kata YB, ni saudara kita bukan Islam. Dia dengar juga ceramah. Tak ada pula saya kata, tengok. Alhamdulillah orang kafir datang. Tak ada lah saya sebut macam tu. Saya kata ni sahabat kita bukan Islam datang dengar juga. Alhamdulillah kata, semoga dapat hidayah Allah Ta'ala bagi. Tengok. Tu kita kali munasabah kuliah. Ya. Tu ayat tu kena betul lah. Kena tengoklah macam mana cara nak guna, konteks mana nak pakai. Ni bahasa tuan-tuan, ayat. Guna lagi lembut, lagi bagus. Saya pun tak tahu apa isu yang kafir ni. Siapa yang marah kena guna kafir? Ada ke? Dia sebut ke trending ni? Biarlah. Orang politik saya tak mahu campur. Letih orang politik ni. Orang politik semua benda dia akan jadikan isu. Ya. Tak payah. Kita buat kerja kita je. Ya. Yang pasti, kita boleh cari orang pasti yang kita ni boleh datang masjid, boleh dapatkan hubungan kasih sayang antara kita, tapi yang pertama boleh bagi tahu pada orang bukan Islam untuk sama-sama belajar dan akhirnya mereka akan nampak hidayah yang ada depan mata. InsyaAllah, tuan-tuan. Itu tanggungjawab kita berdakwah. Jangan orang politik biar cara dia orang. Kita tak ada masuk campur dia orang. Baik, ada soalan yang hadir? Syekh, tak ada soalan? Ini tengok. Daripada dulu sampai sekarang, serban, consistently. Selalu hitam, hari ni hijau pula. Baik, ada soalan lagi? Ya, Imam. Bagus Imam tu soalan. Dia nak lepas sembahyang Zuhur, dia pergi ke tandas. Lepas sembahyang Zuhur pergi tandas. Masa nak buang air tu, tengok kat spender dia ada air mazi. Air mani tak najis, air mazi. Air mazi ya. Ni air mazi bila ni? Dia dah confused. Takkan tengah sembahyang Zuhur keluar air mazi? Apa yang kau fikir? Masa tengah sembahyang Zuhur boleh fikir keluar air mazi. Memang tak betul tu. Memang kena ulang balik sembahyang tu. Jadi bila kita tengok air mazi tu masih fresh, maka dia keluar ketika kita sedang letih masa solat itu, maka solat itu perlu diulang. Nombor 2, kalau kering bermakna sebelum sembahyang tadi dah keluar, maka juga kena ulang. Kecuali kita benar-benar yakin. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang syak ni adalah tengok tu keluar, tapi tak tahu bila. Kita syak sebelum, tapi kita yakin ia keluar selepas solat Zuhur. Sebab masa berdoa tu teringat, dia masa tu terkeluar dia. Apa yang dia ingat aku tak mau tahu. Maka keluarlah kata masa tu. Ataupun dia masa tu dia letih sangat, dia keluar lepas mayang baru dia rasa macam ada benda keluar. Maka dia tak perlu qada. Tengoklah dia yang boleh meyakinkan diri dia sama ada dia sebelum atau selepas. Cuma afdal i'adatus solah. Ulang solat disebabkan benda was-was ini lebih baik. Ya, untuk elak dulu was-was. Wallahu a'lam. Sama juga. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Bila kita yakin, kita yang syak itu akan ditinggalkan. So yang yakin macam mana? Dia sembahyang sunat lepas maghrib.
Semayang sunat dua rakaat. Lah, tengah-tengah semayang dia lupa pula. Satu ke dua dah tadi. Maka dia yakinkan yang dia satu. Dia semayang tambah satu rakaat jadi dua. Meyakinkan itu adalah satu rakaat, dia ulang. Walaupun orang duduk belakang tengok lah, kenapa dia semayang sunat 3 rakaat? Orang yang belakang tu, kita tengah semayang. So, sah. Buatlah 2 rakaat. Ya, tambah satu lagi, bagi cukup 3. Macam kita tawaf. 6 ke 7? 6 ke 7? Ambil 6. Ambil yang paling sikit. Biar lebih, jangan kurang. Nah. Tapi kalau kita yakin, kita buat 7, hakikatnya 6, tapi kita dah yakin tu dikira. Solat kita sah, tawaf kita pun sah sebab kita yakin masa tu. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar tu. Kita jumpa pada bulan depan. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah. Kalau ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. Doakanlah tuan-tuan agar Palestin ya, kembali pulih. Dan tengok Israel memang nampaknya tak pernah mengubah perangai dia daripada dulu sampai sekarang. Tapi kita tengok bila tentera China hantar tentera kan, hantar kapal, harap-harap menakutkan dia orang sikit lah. Tapi dia orang ni tak pernah gentar. Sebab dia dah buat satu benda yang paling teruk kejahatannya, bom hospital. Ini mana-mana undang-undang pun tak benarkan. Tapi dia Yahudi ni, tuan-tuan, yang pernah jumpa Yahudi tahulah. Saya 8 kali pergi Palestin, 8 kali jumpa Yahudi dan memang tahu sangat sebab saya benci Yahudi. Patutlah Allah laknat Yahudi. Cuma kita jangan jadi macam Yahudi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.